Perpaduan rakyat pelbagai kaum kunci kemakmuran dan 25 rumah musnah terbakar. Antara perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu. Kita langsung bersama-sama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Ya, Ifa. Perpaduan rakyat pelbagai kaum dan agama kunci kekuatan dan kemakmuran berterusan di Sabah. Justru rakyat negeri ini diminta terus memelihara keharmonian yang dinikmati hari ini sebagai warisan paling berharga untuk generasi akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor berkata, setiap individu bertanggungjawab menjadikan ruang seperti sekolah, tempat kerja, premis perniagaan, rumah ibadat dan ruang digital sebagai wadah memperkukuh persefahaman bukannya menyemai perpecahan. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan, Hari Sabah dan kempen Kibar Bendera 2025 di Kota Kinabalu. Mengulas kemajuan pembangunan negeri ini, Datuk Haji berkata pencapaian Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 1.0 setakat Mei lepas menunjukkan kejayaan memberangsangkan. Dengan purata pelaksanaan mencecah 94% daripada 467 inisiatif yang dirancang. Datuk Haji turut mengajak seluruh lapisan masyarakat di negeri ini untuk mengibarkan jalur gemilang di mana-mana sahaja sebagai simbol kesetiaan dan semangat cinta negara. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan setiap Ogos merupakan detik bersejarah mengingatkan rakyat tentang perjuangan nenek moyang mempertahan tanah air dan maruah bangsa. Program pembangunan dan peruntukan untuk Sabah di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 jelas mencerminkan sokongan berterusan Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata, program pembangunan dan peruntukan di bawah RMK-13 itu juga selaras dengan Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Ia jelas mencerminkan sokongan Kerajaan Persekutuan kepada Sabah di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Haji turut berpuas hati apabila beberapa projek berimpak tinggi dicadangkan kerajaan negeri dimasukkan dalam RMK-13. Antaranya perluasan utiliti kritikal seperti air dan kumbahan, jalan raya, tempatan banjir dan kesihatan serta hub ekonomi biru. Datuk Seri Anwar ketika membentangkan RMK-13 berkata, kerajaan memberi tumpuan khusus untuk memposisi Sabah dan Sarawak sebagai hub tenaga mampan negara yang berdaya saing di peringkat serantau. Selain pengukuhan rangkaian perunjitan pasar tamu di Sabah, hub perikanan bersepadu, pelancongan pantai dan maritim, teknologi berasaskan biobiru dan hub ekonomi biru serta memperluas kapasiti perkapalan dan menaik taraf infrastruktur bunkering pelabuhan di Sabah. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam menyambut baik komitmen Kerajaan Persekutuan menangani kesenjangan pembangunan antara wilayah termasuk di negeri-negeri kurang membangun. Permintaan kita masih pembangunan di luar bandar, masih infrastruktur luar bandar dan infrastruktur yang pertama saya mau ialah kemudahan jalan raya pertama dia. Yang kedua, dan bakalan elektrik, kemudahan air bersih dan of course kita mau semua sekolah-sekolah yang ada di Sabah ini yang sangat-sangat daif di baik pulih dan menjadi satu sekolah yang lebih kondusif pada pelajar. Datuk Dr. Joachim berharap Sabah mendapat perhatian menerusi peruntukan yang disediakan untuk reformasi sektor kesihatan di bawah RMK-13. Ini kerana masih banyak kawasan khususnya luar bandar memerlukan peningkatan perkhidmatan kesihatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan RMK-13 bertemakan melakar semula pembangunan antara lain menyediakan peruntukan 40 bilion ringgit untuk melaksanakan reformasi sektor kesihatan dalam tempoh 5 tahun. Ahli akademik menyifatkan RMK-13 sebagai pelan pembangunan inklusif yang memberi perhatian terhadap sektor strategik di Sabah. Antara sektor utama diberi penekanan termasuk ekonomi biru, agroekonomi, agropemakanan, agrokomoditi, agropemakanan dan industri halal yang merupakan kekuatan sedia ada di negeri ini. Rancangan 5 tahun kerajaan ini juga sejajar keperluan negeri ini.
Sabah ini dia kaya dengan hasil-hasil bumi dan juga industri-industri ini juga adalah industri yang memang sangat kebiasaannya kita lakukan, dan persoalannya adalah bagaimana kita boleh memperkayakan ataupun mengorak langkah yang lebih lanjut dalam memperkembangkan lagi industri-industri tersebut. Tumpuan terhadap pendigitalan kesihatan juga dilihat mampu membantu rakyat Sabah yang tinggal di kawasan luar bandar. Kita tahu bahawa rakyat negeri Sabah lebih kurang 40-50% masih berada di luar bandar. Jadi pendigitalan mungkin menjadi satu solusi kepada isu-isu jarak ataupun ketersampaian pakar perubatan yang boleh menangani isu-isu kesihatan di luar bandar. RMK 13 juga berpotensi mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah menerusi pelaburan dalam infrastruktur serta peningkatan jaringan perhubungan surantau. Empayar Makanan Sempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2025 antara tumpuan utama pengunjung yang melibatkan 38 usahawan makanan dari seluruh negara termasuk Sabah. Pengarah kanan bahagian Galakan Pasaran dan Kepenggunaan Fama, Habibah Sulaiman berkata, sebanyak 28 jenis makanan ikonik diketengahkan. Ini termasuk nasi linopot dan hidangan unik seperti kari tuna mata ikan. Usahawan ni memang kita dah pilih, kita saring dan kita pilih yang terbaik di dalam sempena Hari Peladang ini. Jadi tak rugi kalau datang berkunjung ke sini. Dan makanan mereka kita dah bersama dengan kesihatan untuk memastikan selamat dan tiada masalah lah untuk disajikan. Empayar makanan juga tidak hanya menampilkan juada enak tetapi turut meriah dengan pelbagai aktiviti sampingan. Antaranya pertandingan mewarna, pertandingan memasak bersama VIP serta persembahan pentas oleh pentarama. Habibah menyeru orang ramai hadir beramai-ramai menyokong produk tempatan sambil menikmati kepelbagaian rasa makanan Malaysia. Pelaksanaan projek Kunak New Township at Mostin Estate akan mengubah lanskap daerah itu. Bandar baharu yang bakal dibina di kawasan seluas 43.3 hektar itu bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan dan kemudahan moden kepada penduduk. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, projek merangkumi 3 zon utama iaitu komersial, perumahan dan industri ringan. Bandar baru ini juga akan menyemarakkan usaha Kunak untuk membawa lebih ramai pelancong ke daerah Kunak. Bandar baru ini juga akan ada kesan limpahan kepada industri-industri lain dan sebagainya. Apabila siap kelak, projek ini menjadikan Kunak sebagai bandar serba lengkap, seterusnya pusat pertumbuhan ekonomi baharu di kawasan pantai timur Sabah. 1,300 rumah terselamat daripada kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Batu Empat, Jalan Apas Tawau pagi tadi. Bagaimanapun, kebakaran berkenaan memusnahkan 25 rumah. Timbalan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Mazlan Sarman berkata api merebak dengan cepat menyebabkan 25 buah rumah yang diperbuat daripada kayu musnah. Kebakaran rumah melibatkan 15 buah rumah dengan anggaran keluasan setiap satu 15 ke 15 kaki lah. Jadi kebakaran pada hari ini keluasan lebih kurang dalam 80 hingga ke 150 kaki lah. Jenis rumah yang terbakar pada hari ini kebanyakan adalah jenis tidak kekal. 39 anggota bomba dan penyelamat Tawau bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 9.37 pagi. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. 108 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dari Depot Tahanan Imigresen Tawau dihantar pulang ke negara asal semalam. Individu tersebut terdiri daripada 82 lelaki dan 26 perempuan berumur antara 18 hingga 65 tahun.
Program pemindahan tahanan parti ini dilaksanakan melalui pintu masuk Laut Sabah di Terminal Feri Tawau ke Pelabuhan Nunukan Indonesia. Pemindahan ini adalah yang ke-104 kali melibatkan 108 orang tahanan warga negara Indonesia. So mereka dipindahkan ke negara asal setelah dikeluarkan SPLP oleh pihak Konsul Tawau. Beliau berharap Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu dan Tawau menyegerakan pengeluaran dokumen surat perjalanan laksana pasport SPLP. Ini bagi membolehkan baki 969 tahanan di Depot Imigresen Tawau dapat dihantar pulang segera. Sehingga semalam, 1,283 parti warga Indonesia berjaya dihantar pulang ke negara asal. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rita.